Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kecerdasan buatan AI sebagai pemacu utama pembangunan masa depan selaras dengan pelan transformasi digital negara Brunei Darussalam dan visi negara pintar. Titah baginda industri budaya dan kreatif adalah pemangkin inovasi dan peluang ekonomi. Oleh itu, titah baginda sokongan inklusif melalui akses kepada kewangan, pembangunan kapasiti, pelindungan harta intelek dan hubungan pasaran global dapat membantu mengubah potensi mereka kepada nilai ekonomi yang ketara. Kebawah Duli Maha Mulia menekankan demikian semasa berangkat menghadiri sesi kedua APEC Economic Leaders Retreat yang berlangsung di Gyeongju Hwabek International Convention Center, Gyeongju, Republik Korea. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengirat Muda Abdul Matin. Baginda bertitah menzahirkan sokongan terhadap inisiatif dan kerjasama APEC yang meningkatkan kreativiti dan kemahiran, membina kapasiti digital dan menggalakkan inovasi AI yang bertanggungjawab. Kebawah Duli Maha Mulia juga bertitah mengucapkan tahniah kepada Republik Korea atas kepimpinan APEC tahun ini dan Malaysia atas kepengerusian ASEAN. Baginda juga menzahirkan keyakinan terhadap Republik Rakyat China atas kepengerusian APEC tahun depan. Prioritizing youth development and promoting digital literacy among older generations. 장인 시 주석님께 발언권을. 那么我说，我希望 Tuan Yang Terutama Lee Jae-myung, Presiden Republik Korea, menyerahkan tanggungjawab sebagai pengerusi APEC Economic Leaders Meeting kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat balik meninggalkan Republik Korea setelah selesai menghadiri APEC Economic Leaders Meeting. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengirat Muda Abdul Matin. Dengan tema membina masa depan yang mampan, berhubung, berinovasi, makmur, perbincangan mesyuarat tertumpu kepada mengukuhkan daya tahan ekonomi dan sosial di rantau Asia Pasifik di tengah-tengah ketidaktentuan global. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus ADMM Plus ke-12 berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia. Mesyuarat tahun ini meraihkan 15 tahun penubuhan ADMM Plus dan turut mencatatkan penyertaan Sulong Timur Leste sebagai ahli penuh ASEAN. Delegasi negara Brunei Darussalam ke mesyuarat ADMM Plus ke-12 diketuai oleh Yang Berhormat Bin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Turut menyertai Muhammad Aizul Hakim bin Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy,
pemangku Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia mesyuarat mendengarkan pertukaran pandangan mengenai Reflection on 15 Years of ADMM Plus and Charting the Way Forward dengan ketua-ketua ADMM Plus memuji kemajuan signifikan yang dicapai oleh ADMM Plus. Para Menteri turut mengesahkan semula komitmen teguh terhadap keamanan dan kestabilan serantau berteraskan semangat ASEAN Centrality. Mesyuarat juga sepakat meluruskan kenyataan bersama iaitu Joint Statement by the ASEAN Defence Ministers Meeting Plus in commemoration of the 15th anniversary of the founding of the ADMM Plus. Juga didirikan mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Jepun. Turut didirikan resepsi minum petang Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Amerika Syarikat yang dianjurkan bersama oleh Menteri Pertahanan Malaysia dan Setiausaha Perang Amerika Syarikat. Negara Brunei Darussalam juga mengadakan pertemuan ringkas dengan Republik Singapura bagi menegaskan semula hubungan pertahanan dan kerjasama dua hala yang kukuh antara kedua-dua negara. Majlis Penyerahan Pengerusi ADMM daripada Malaysia kepada Republik Filipina secara rasmi menandakan berakhirnya kepengerusian ADMM oleh Malaysia bagi tahun 2025. Republik Filipina akan memegang peranan sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun 2026 dengan tema Navigating Our Future Together. Sempena sambutan Hari Peladang Petani, Penternak dan Nelayan di negara ini yang disambut pada setiap 1 November, Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan majlis sembahyang sunat hajat, membaca surah Yasin, tahlil, membaca doa kesyukuran dan sembahyang fardu asar berjemaah. Majlis diadakan di Masjid Pengiran Muda Abdul Matin, Kampung Mulaud. Hadirin berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan. Sambutan bertujuan mengiktiraf dan mengenang jasa para peladang, petani, penternak dan nelayan dalam peranan mereka selaku penjana makanan di negara ini. ...83 pengusaha menyertai pesta jualan sempena sambutan Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bersama Jabatan Perikanan. Acara diadakan sehingga hari ini di Pusat Agribisnes Rimba. Pesta dihasrat untuk meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan sektor pertanian, agri makanan dan perikanan dalam menjamin sekuriti makanan negara. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 7 pagi hingga 4 petang. Pameran astronomi kaedah penentuan awal bulan Hijri antara lain diadakan ke arah memberi pendedahan mengenai proses dan kaedah pencerapan hilal dalam ajaran Islam dan memaparkan peranan dan keutamaan hilal dalam menentukan tarikh-tarikh penting. Pameran yang berlangsung selama sebulan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dirasmikan kemarin. Perasmiannya disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Pameran seumpamanya merupakan yang pertama kali diadakan dengan melibatkan kerjasama bahagian perhubungan awam, antarabangsa dan MABIMS, Kementerian Halih Agama, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Ukur dan Persatuan Astronomi Brunei Darussalam. Pameran turut diisikan dengan pelbagai aktiviti menarik, antaranya cerapan matahari, sunspots, sunflares dan ruqyah hilal. Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Pancur Mangkubau kini mencapai usianya 10 tahun. Malam tadi diadakan majlis doa kesyukuran di Masjid An-Naim Kampung berkenaan. Hadirin berhormat, Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pengisian majlis termasuk bacaan Yasin dan doa kesyukuran. Sepanjang sedekad, berbagai kemudahan infrastruktur dan prasarana dibina, antaranya masjid dan jejambat yang setentunya menjadi salah satu kemudahan utama bagi penduduk dan masyarakat di kampung tersebut. Empat pegawai menerima sijil masing-masing pada majlis penutupan kursus induksi bagi pegawai-pegawai tempatan baru berkhidmat di Kementerian Kesihatan bagi tahun 2025. Majlis berlangsung di Pusat Promosi Kesihatan.
Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dr. Hajar Rafidah binti Haji Garif, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Melalui kursus tersebut, para peserta diberi pendedahan serta pengetahuan asas mengenai visi serta misi kementerian, peraturan-peraturan kerja dalam perkhidmatan awam dan kemudahan-kemudahan yang disediakan. Dalam usaha berterusan mengukuhkan sokongan bagi rakan seliaan atau bekas banduan, Persatuan Aftercare Support AFSA terus komited membantu kumpulan ini membina semula kehidupan yang lebih baik dan bermakna melalui pelbagai perkongsian strategik dengan sektor swasta. Kemarin AFSA menandatangani satu memorandum persefahaman dengan TSSTG Event Management di Jalan Kebangsaan. Majlis disaksikan oleh Awang Haji Alidin bin Haji Ahmad, Pemangku Penolong Pengarah Jabatan Penjara. Melalui MOU ini, kedua-dua pihak bekerjasama menyediakan peluang pekerjaan, latihan kemahiran dan program pembangunan diri yang disesuaikan dengan kebolehan dan minat rakan seliaan. Perkongsian bertujuan menyokong pengintegrasian mereka secara produktif ke dalam masyarakat dan menggalakkan transformasi positif dalam kehidupan mereka. Setiap pengalaman di bumi asing adalah guru yang mendidik seperti bahasa, budaya hingga masyarakat setempat. Semuanya menyumbang kepada pembentukan jiwa yang matang dan berempati. Solat, zikir dan majlis ilmu pula menjadi benteng rohani yang menjaga iman dan identiti. Ia antara pengisian tazkirah bertajuk Musafir Ilmu dari Tanah Air ke Bumi Tarbiyah yang menyediakan malam munajat anjuran Kementerian Halihul Agama kali ke-205 bersama penuntut-penuntut negara Brunei Darussalam di United Kingdom. Tazkirah juga menyentuh ilmu yang ditimba bukan untuk diri sendiri semata-mata tetapi juga merupakan amanah untuk kembali membina masyarakat. Oleh itu, para penuntut pulang bukan hanya dengan segulung sijil tetapi dengan hikmah, akhlak, jiwa yang terdidik dan itulah sebenar-benarnya kejayaan seorang musafir ilmu. Acara turut dimeriahkan dengan penyertaan para jemaah masjid seluruh negara, warga kerja Kementerian Halihul Agama serta individu secara maya. Bersempena Hari Kanak-kanak Sedunia, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan dan Sukan, Kementerian Pendidikan, Brunei Pediatric Society dan Yayasan Kanser Kanak-kanak menganjurkan siri ceramah kesihatan. Acara diadakan di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Pelbagai topik berkaitan kesihatan kanak-kanak dan remaja disampaikan oleh pakar-pakar perubatan. Juga diadakan aktiviti interaktif, kuis Kahoot, pameran poster pendidikan serta permainan berhadiah. Aktiviti tersebut dihasrat dapat meningkatkan kefahaman masyarakat tentang kepentingan pelaburan kesihatan kanak-kanak dan penjagaan kehamilan yang mampu memberi impak positif. Now it's not surprising because actually over the last 10 years or so, diharap dengan siri ceramah ini, warga perkhidmatan awam dan orang ramai akan memilih cara hidup sehat dan menjadi role model positif kepada kanak-kanak dan golongan remaja. Dan dengan cara itu, kita ini akan melahirkan generasi yang sehat melalui dari segi spiritual, sosial, mental dan fizikal mereka, dan Brunei akan menjadi negara sehat. Universiti Teknologi Brunei UTB melalui Pusat Komunikasi, Pengajaran dan Pembelajaran menganjurkan pameran Dandam Melayu Islam Raja MIB. Diadakan di Dewan Serbaguna UTB, pameran menyediakan ruang bagi para pelajar membentangkan projek, berinteraksi dengan komuniti universiti serta orang awam serta membina hubungan yang lebih erat antara kaki tangan, pelajar dan pengunjung. Dibuka kepada orang ramai, pameran juga menyediakan 51 gerai yang dikendalikan oleh pelajar UTB. Juga diadakan pelbagai aktiviti antaranya menambah daftar dan menapis sinjang. Acara adalah sebahagian inisiatif berterusan UTB untuk mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan ke dalam pendidikan dan aktiviti komuniti. Untuk mengenalkan apa dia MIB, di antaranya salah satunya adalah kampung yang telah pupus dan dalam ini ada 51 booth. Harapan kami is we can provide the evidence of kampung yang sudah pupus, which is in Tutong, and also
share the cultures in Brunei. Rombongan terdiri daripada 10 pegawai Kementerian Halihul Agama melepas ke Kuching, Sarawak bagi menyertai Pesta Marhaban Borneo. Dianjurkan oleh Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, pesta tersebut bertujuan memartabatkan marhaban dikir atau syair dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 1, 2, 3 dan 4 angka untuk siri BBL akan dibukakan melalui nomborku Click and Bid selama 2 minggu mulai hari Selasa 4 November ini. Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam siaran akhbarnya maklumkan tawaran tertutup TPK dibukakan di laman sesawang nomborku www.nomborku.gov.bn. Maklumat lanjut mengenainya layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn atau hubungi JPD semasa waktu pejabat di talian WhatsApp 718-1641 atau email ke hello@jpd.gov.bn. Orang ramai juga boleh melayari www.jpd.gov.bn dan ikuti Instagram @jpd.bn. Sukan, DPMFC bakal meneruskan saingan bola sepak Liga Super Malaysia malam ini di laman sendiri. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas bermula pukul 8.15 malam. DPMFC akan menentang Negeri Sembilan.